Hai guys, bersama aku lagi Faizanal. So, baru-baru ni Google telah pun melancarkan device baru dorang dan ada dua produk baru yang pertama kalinya Google perkenalkan, iaitu Google Pixel Watch. Smartwatch pertama daripada Google dengan rekaan yang memang nampak sangat-sangat unik in terms of dia punya looks tu yang berbentuk bulat and dia punya curvy shape dekat bahagian tepi bezel memang sangat-sangat nice gila kan. Dan next, Google juga ada perkenalkan Pixel Tablet. Cuma Google tak dedahkan lagi lah specs dia, harga dan juga tarikh rasmi untuk pelancaran Pixel Tablet. Dia just beritahu yang Pixel Tablet akan dilancarkan pada tahun hadapan, iaitu tahun 2023. Selain itu juga Google ada perkenalkan Pixel Buds Pro yang memang nampak unik juga dengan beberapa pilihan warna, dan paling penting sekali adalah device smartphone terbaru iaitu Google Pixel 6a dan juga Pixel 7 series. So dalam video kali ini aku akan kongsikan apa yang menarik dengan Google Pixel 6a dan juga apa yang menarik dengan Google Pixel 7 series yang terbaru. Okay, let's talk about it. Basically, Pixel 6a adalah Pixel 6 series yang versi lebih murah lah kalau nak bandingkan dengan Pixel 6 ataupun Pixel 6 Pro. Dia bukannya dalam siri Pixel 7. So kalau korang nak nantikan Pixel 7 yang versi lebih murah, korang nak kena tunggu Pixel 7a pula pada tahun hadapan lah. So basically, Pixel 6a ni ada dua major downgrade yang aku nampak secara jelas. Yang pertama adalah dari segi skrin dia. So kalau nak bandingkan dengan Pixel 6, dia punya size tu adalah 6.4 inci OLED, tapi untuk yang versi Pixel 6a adalah bersaiz 6.1 inci yang masih mengekalkan kualiti skrin jenis G-OLED, tapi bukannya 90Hz, hanyalah 60Hz saja, Full HD+, dengan saiz yang 61 inci bagi aku tak besar sangat, tak kecil sangat, lebih kurang je macam iPhone 11, iPhone 12 kan. Dan ketahanan pun jenis Corning Gorilla Glass 3 saja, bukannya Corning Gorilla Glass Victus macam Pixel 6 series yang lain. So itu adalah antara pengurangan yang kita boleh nampak secara jelas ataupun downgrade yang Google buat pada Pixel 6a dari segi skrin dia sendiri. In fact, Pixel 6a pun just menggunakan IP67 water and dust resistant, bukannya IP67 seperti mana yang digunakan pada Pixel 6 series yang lain. Aku rasa dah cukup bagus dah kan IP67 daripada tak ada langsung. So aku rasa that's why Google boleh kurangkan sikit lah kos untuk penjualan Pixel 6a ni dengan kurangkan sikit IP rating yang ada pada smartphone ni kan. So downgrade yang kedua yang aku nampak secara jelas pada Pixel 6a kalau nak bandingkan dengan Pixel 6 yang lain, aku nampak dia punya kamera tu ada downgrade sikit lah sensor dia tu kan. So sensor dia bukannya macam sensor yang digunakan pada Pixel 6, tapi aku difahamkan dia sensor dia lebih kurang macam Pixel 4 ataupun Pixel 4 Pro lah. So basically dia menggunakan sensor kamera yang lama, bukannya sensor kamera yang baru. So kat sini ada downgrade in terms of dia punya sensor kamera. So maybe korang akan dapat quality image yang berbeza lah daripada Pixel 6. Tapi apa yang penting sekali adalah Google masih mengekalkan ciri gambar seperti mana yang ada pada Pixel 6, iaitu ada Magic Eraser, ada Real Tone, and then banyak lagi lah fungsi yang menarik untuk korang nak gunakan pada bahagian kamera Pixel 6a. Itu paling penting sekali aku rasa. In terms of quality image ni, benda yang very subjektif dan depends juga pada situasi dan skills masing-masing kan. Aku rasa dengan ciri-ciri night sight apa semua dah cukup okey lah untuk korang nak gunakan Pixel 6a in terms of dia punya fungsi kamera tu sendiri kan. Perkara lain lagi dengan Pixel 6a yang korang perlu tahu adalah dia punya form factor rekaan tu masih sama saja seperti mana yang ada pada Pixel 6 yang lain, cuma dia punya size tu saja yang berbeza. So kalau letak sebelah-sebelah memang nampak sama, cuma size untuk Pixel 6a ni lebih kecil lah. Of course, bateri dia pun lebih kecil berbanding dengan Pixel 6, dan aku wondering jugalah macam ni ketahanan bateri untuk Pixel 6a once aku dah hands on nanti kan. Yang menarik lagi untuk bahagian prestasi, Google menggunakan chip yang sama pada Pixel 6 dia letakkan pada Pixel 6a juga, iaitu chip Google Tensor yang dilancarkan pada tahun lepas. Dan kita boleh expect prestasi dia mungkin akan hampir sama saja seperti mana yang ada pada Pixel 6, cuma dia akan ada plus minus dan juga sedikit perbezaan dari segi score benchmark tu lah, memandangkan yang Pixel 6a ni adalah device baru, Pixel 6 adalah device lama. Tak adalah lama sangat kan, pada tahun lepas saja, dan mungkin ada sedikit perubahan dari segi RAM tu sendiri. So dia akan ada sedikit lah perbezaan dari segi score benchmark antara Pixel 6 dan juga Pixel 6a yang terbaru. Aku tak boleh nak explain lebih-lebih lagi mengenai prestasi dia, memandangkan aku tak hands on lagi smartphone tu, tapi apa yang kita boleh jangkakan macam itulah, prestasi dia mungkin akan hampir sama saja memandangkan chip yang sama, cuma device yang berbeza. Dan ya, kita just tunggu dan lihat saja sama ada prestasi dia memberikan prestasi yang cukup mantap dan juga ketahanan bateri yang bagus ataupun tidak. Okay? Dan harga jualan untuk Pixel 6a aku nampak lebih murah sedikit lah berbanding dengan harga Pixel 4a masa dilancarkan awal-awal dulu kan. So harga untuk Pixel 6a adalah $449 saja kalau convert di Malaysia. Kalau direct convert sekitar 1,900 lebih macam tu, tak sampai RM2,000
pun. Tapi kalau untuk Pixel 4a, harga starting dia masa tu adalah $499, which is dalam RM2,200 lebih kurang macam tu lah kalau direct convert. So ada penurunan harga berbanding dengan Pixel 4a untuk Pixel 6a kali ni. Tapi itulah, sampai sekarang ni Google masih tak officially masuk lagi Google Pixel punya device untuk pasaran Malaysia. So kita just boleh beli melalui seller yang bawa masuk Malaysia saja daripada US lah. So untuk device yang bawa masuk Malaysia ni, biasanya harga tu memang akan markup lebih sikit lah. Biasalah, diorang punya tax lagi, kos penghantaran lagi, diorang punya margin keuntungan lagi kan. So dia akan lebih sikit harga daripada official price. Aku jangkakan harga untuk Pixel 6a kalau ada seller bawa masuk Malaysia mungkin sekitar RM2,500 ke RM3,000 lah untuk starting price dia, memandangkan ada kos-kos lain yang diorang perlu cover kan. So boleh dengar lah harga dia kalau bawah RM3,000 untuk Pixel 6a dengan ciri yang lebih kurang macam Pixel 6, rekaan pun masih sama. Penjualan Google Pixel 6a akan bermula pada bulan Julai tahun ni, so kita just tunggu dan lihat saja. Dan aku rasa mungkin sekitar bulan Ogos ke bulan September dah ada orang pakai kat Malaysia lah. Dan aku antara orang yang akan cuba sendiri Google Pixel 6a macam mana dia punya kebolehan, dia punya prestasi, bateri, kamera, skrin dan sebagainya, untuk tahu sama ada Pixel 6a berbaloi dengan harga dia ataupun tidak. Tapi aku rasa untuk chip Google Tensor tu dan dua kamera, ada ultra wide, ada wide, okey lah untuk harga bawah RM3,000 untuk sebuah jenama daripada Google tu sendiri kan. Sebab kita tahu yang Google Pixel ni bukannya device yang murah, device yang premium, dan juga ekosistem dapat update yang lama dan juga Android yang terawal lah dapat. Yang terakhir sekali, smartphone yang paling ramai nantikan pada tahun ni iaitu Pixel 7 dan juga Pixel 7 Pro. Dan aku macam tak expect juga yang Google akan announce preview untuk rekaan rasmi Pixel 7 series yang terbaru ni kan. Lately aku nampak yang Google macam tak nak simpan rahsia lama-lama kan. Don't just reveal je awal-awal, iaitu sekarang ni bulan Mei, bulan 5, baru bulan 5, belum lagi masuk bulan 10, tapi diorang dah announce dah punya rekaan rasmi dan juga dua model rasmi iaitu Pixel 7 dan juga Pixel 7 Pro. Tapi kita tak tahu lagi dia punya spek sepenuh, harga semua belum reveal lagi oleh pihak Google. Diorang just bagi tahu dua model ni dan juga rekaan rasmi dia, dan ada next generation of Google Tensor chip. So basically Pixel 7 series akan menggunakan chip terbaru daripada pihak Google sendiri, iaitu second generation of Google Tensor. So kita boleh expect prestasi untuk Pixel 7 series akan lebih baik berbanding dengan Pixel 6 series yang menggunakan chip Google Tensor generasi yang pertama. Seperti yang kita semua tahu, yang Google dah reveal lah rekaan rasmi untuk Pixel 7 series yang nampak memang lebih kurang sama je macam Pixel 6 series. Cuma ada sedikit saja perubahan yang Google lakukan pada model yang terbaru ni. Paling ketara sekali adalah pilihan warna baru untuk Pixel 7 series, iaitu gold to grey color yang memang nampak sangat-sangat unik, dan juga perubahan pada bonggol kamera bar untuk Pixel 7 series. So previously kita nampak yang Pixel 6 series bonggol kamera dia adalah fully black dan juga surface jenis kaca, tapi kali ni Google meletakkan kualiti binaan jenis aluminium yang lebih tahan lasak dan ada dua tona warna berbeza lah, which is untuk kamera sensor dia dan juga untuk surface dia punya kamera bar tu sendiri. So dia ada differentiate yang membuatkan keunikan yang memang nampak sangat-sangat berbeza lah daripada typical rekaan untuk phone Android sekarang ni guys. Untuk Pixel 7 adalah 2 kamera, untuk Pixel 7 Pro adalah 3 kamera. So 3 kamera tu kalau korang tengok betul-betul dia punya peel design tu ala-ala macam notch untuk iPhone 14 series yang leaks baru-baru ni kan. So macam suspicious dan juga weird sikit lah untuk rekaan kamera bar yang terbaru ni kan. Tapi itulah antara keunikan dan juga rekaan yang terbaru pada Pixel 7 series yang aku rasa memang lari daripada typical rekaan untuk phone Android sekarang ni. So depends pada taste masing-masing, tapi aku rasa memang aku suka je dengan rekaan baru untuk Pixel 7 series yang terbaru ni kan. So korang rasa macam mana? Antara Pixel 7 Pro dan juga 7 yang biasa, korang nak beli mana satu dan warna apa yang korang nak beli? Tapi of course aku akan cuba dapatkan warna baru tu gold to grey color. Setakat ni tak banyak lagi maklumat yang kita dapat mengenai spek sepenuh untuk Pixel 7 series, tapi aku jangkakan yang spesifikasi dia akan lebih kurang je macam Pixel 6 series. Cuma akan ada minor upgrade in terms of battery dia, kamera dia, and screen dan sebagainya. Dan paling penting sekali adalah chip yang baru, bukannya chip yang lama lah. So itu paling penting untuk prestasi yang lebih baik berbanding dengan model sebelumnya. So guys, korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen, dan dalam banyak-banyak model untuk Google Pixel yang terbaru ni, mana korang akan beli? Aku rasa kalau nak lebih murah, Pixel 6a lah kan, of course, tapi chip lama. Tapi still rekaan ni nampak relevan lagi dan lebih kurang macam Pixel 6 je, cuma lebih murah lagi. Tapi kalau korang nak yang lebih perform lagi, of course lah Pixel 7 lah at least kan. Ataupun kalau ada duit lebih, Pixel 7 Pro. Dan aku jangkakan kalau seller bawa masuk Malaysia, mungkin harga dia boleh mencecah 4,000 lebih macam tu, ataupun almost 5,000 lah. Boleh jadi untuk the highest variant. So just tunggu dan lihat saja, dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.